anak-anak. Pada kali ini kita akan sama-sama mempelajari Pendidikan Islam tahun 3 bidang Jawi, Imbuhan Apitan, dengan tajuk Negeri Cantik Budaya Menarik. Baiklah, mari sama-sama kita membaca dan meneliti perkataan-perkataan yang terkandung imbuhan apitan, iaitu imbuhan awalan dan akhiran. Mari kita sama-sama membaca. Batik merupakan kraft tradisional yang unik. Batik dihasilkan dengan menggunakan bahan yang bersesuaian. Keindahan coraknya mempamerkan kreativiti dan kehalusan seni yang tinggi mutunya. Sejarah perkembangan perusahaan batik di tanah air bermula di negeri Kelantan dan Terengganu. Akhirnya, perusahaan ini dikembangkan ke negeri-negeri lain di negara ini. Motif batik di Malaysia banyak dipengaruhi oleh alam sekitar. Motif ini terhasil disebabkan kepekaan masyarakat terhadap persekitaran. Kesimpulannya, penciptaan motif batik berkaitan antara manusia dengan alam. Baiklah anak-anak, cuba perhatikan perkataan-perkataan yang diwarnakan dengan warna merah jambu. Perkataan yang pertama iaitu merupakan. Merupakan. Perkataan asal ataupun dasar iaitu rupa, manakala imbuhannya iaitu me dan kan. Yang kedua pula dihasilkan, iaitu di dengan kan, kata dasarnya hasil. Perkataan yang ketiga pula menggunakan, iaitu guna, kata dasar, kata apitan meng-kan. Seterusnya yang keempat, bersesuaian. Kata apitan ber dengan n. Kata dasar sesuai. Yang kelima pula, perkataan mempamerkan, iaitu pamer, mem dan kan, kata apitan. Yang keenam, kehalusan. Kata dasar halus, kata apitan ke dan n. Seterusnya perkembangan. Kata dasar kembang, kata apitan per n. Perusahaan. Kata dasar usaha, kata apitan awalan dan akhiran per an. Seterusnya dikembangkan. Kembang, kata dasar di dan kan, kata apitan. Kemudian dipengaruhi. Kata dasar pengaruh, kata apitan di dengan i. Seterusnya disebabkan. Kata dasar sebab, kata apitan di dan kan. Kemudian kepekaan. Ke dengan an. Kata dasar peka. Persekitaran. Kata dasar sekitar, kata apitan per dengan n. Kemudian penciptaan. Kata dasar cipta, kata apitan pen dan an. Kemudian berkaitan. Kata dasar kait, kata apitan ber dengan tan. ber dengan an.
Baiklah. Mari kita baca dan kita fahami, iaitu huruf yang diwarna birukan ataupun dua huruf. Sama ada satu huruf ataupun dua huruf yang diwarna biru. Kemudian di tengah-tengah itu iaitu kata dasar ataupun kata asal. Disebabkan. Ditambah, sebab, tambahkan. Jadi semua perkataan-perkataan yang berada di ruangan ini, iaitu kata apitan berada di awal dan di akhir, ataupun di awalan dan di akhiran. Manakala perkataan yang berada di tengah-tengah itu ialah kata dasar. Okey, disebabkan, merupakan, kehalusan, kepekaan, berkaitan, menggunakan, persekitaran, perusahaan, dikembangkan, penciptaan, perkembangan, dihasilkan, dipengaruhi, bersesuaian, mempamerkan. Inilah antara contoh-contoh perkataan yang mengandungi imbuhan, awalan dan akhiran. Baiklah, info untuk lebih kita memahami lagi, imbuhan apitan bentuk imbuhan gabungan awalan dan akhiran dalam satu perkataan. Maksud imbuhan apitan ialah yang mana imbuhan gabungan awalan, iaitu di awal, di permulaan perkataan, dan di akhir perkataan, akhiran dalam satu perkataan. Untuk lebih memahami lagi, baiklah mari kita baca. Mari kita baca dengan intonasi yang betul. Kalau kail panjang sejengkal, jangan diduga lautan berkelora. Semua ujian menggunakan akal agar kehidupan tidak sengsara. Sorong papan, tarik papan, buah keranji dalam perahu. Ilmu yang baik hendaklah diamalkan. Hidup akan dirahmati selalu. Pucuk pauh delima batu, ikan sembilang sedap dimakan. Tinggal berjiran saling membantu, semua masalah dapat diringankan. Jadi cuba kita lihat di sini, manakah perkataan yang terdapat padanya imbuhan apitan. Kalau kita tengok pada rangkap pantun yang pertama, itu perkataan menggunakan. Menggunakan, iaitu kata dasarnya guna, kata awalan meng, kata akhiran kan. Kemudian perkataan kehidupan, kata dasar hidup, kata awalan ke. Kemudian pada rangkap yang kedua pula, iaitu perkataan mana anak-anak? Itu perkataan diamalkan. Kata dasar amal, kata imbuhan awalan iaitu di, kata akhiran kan. Kemudian perkataan dirahmati. Kata dasar rahmat, kata awalan di dan kata akhiran i.
Seterusnya, di rangkap pantun yang ketiga, iaitu perkataan diringankan. Diringankan. Itu kata dasar ringan, kata awalan di, kata akhiran kan. Baiklah, mari kita baca dan kita bincang perkataan berwarna. Kenangan terindah. Mari kita baca dan bincang perkataan berwarna. Kenangan terindah. Pada hujung persekolahan yang lalu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang telah mengadakan lawatan sambil belajar. Tempat yang dilawati ialah ibu kota Kuala Lumpur. Rombongan kami seramai 80 orang, iaitu sebanyak 2 buah bas yang terdiri daripada guru, murid dan ibu bapa. Perjalanan kami mengambil masa selama 5 jam. Oleh sebab perjalanan pada waktu malam, kami hanya tidur di sepanjang perjalanan tersebut. Kami sampai di Kuala Lumpur sebelum waktu subuh. Kami menunaikan solat subuh di Masjid Negara. Usai bersarapan, kami melawat Taman Rama-Rama, Pusat Islam, Muzium Islam, Zoo Negara dan Pusat Sains Negara. Setelah seharian kami berjalan, kami tidur di hotel bintang untuk berehat dan meneruskan lawatan pada hari kedua nanti. Baiklah anak-anak, cuba kita perhatikan perkataan-perkataan yang telah diwarnakan. Iaitu ada 3 jenis warna ataupun 3 warna. Yang pertama warna hijau, yang kedua warna biru, yang ketiga warna merah jambu. Baik, jadi setiap warna ini ada maksudnya, ada sebabnya diwarnakan dengan warna-warna itu. Cuba kita fikir. Warna hijau mewakili kata imbuhan apa? Begitu juga biru dan juga warna merah jambu. Cuba teka. Baiklah. Jawapannya ialah bagi warna hijau mewakili perkataan yang mengandungi kata awalan dan akhiran. Manakala warna biru pula mewakili warna yang mengandungi kata imbuhan akhiran sahaja. Manakala warna merah jambu pula mewakili perkataan yang mengandungi kata imbuhan awalan sahaja. Baiklah, mari kita baca satu persatu. Persekolahan. Persekolahan. Jadi mana kata imbuhan hapitan? Iaitu per dengan han. Per dengan han. Kata dasarnya iaitu sekolah. Kemudian persatuan. Kata dasar satu,
kata imbuhan awalan iaitu per dan akhiran an. Kemudian kebangsaan, kata dasar bangsa, kata awalan ke, kata akhiran an. Kemudian mengadakan, kata dasar ada, kata imbuhan awalan meng, kata imbuhan akhiran kan. Kemudian lawatan, kata dasar lawat, kata imbuhan akhiran an. Kemudian dilawati, dilawati, kata imbuhan apitan iaitu di dengan i, kata dasar lawat. Kemudian rombongan, rombongan, kata dasar rombong, kata imbuhan akhiran n. Kemudian seramai, kata dasar ramai, kata imbuhan awalan se. Kemudian sebanyak, kata dasar banyak, kata imbuhan awalan se. Kemudian terdiri, kata dasar diri, kata imbuhan awalan ter. Kemudian perjalanan, kata dasar jalan, kata imbuhan awalan, kata imbuhan apitan per dengan n. Kemudian mengambil, kata dasar ambil, kata awalan, imbuhan awalan me. Kemudian selama, kata dasar lama, kata imbuhan awalan se. Perjalanan, kata dasar jalan, kata imbuhan apitan per dengan n. Kemudian di sepanjang, di sepanjang, kata dasar sepanjang, sepanjang ataupun panjang, panjang, kata dasar di, kata imbuhan awalan di dengan se, di se. Kemudian perjalanan, kata dasar jalan, kata imbuhan awalan per dan kata imbuhan akhiran n. Kemudian tersebut, tersebut, kata dasar sebut, kata imbuhan awalan ter. Kemudian sebelum, kata dasar belum, kata imbuhan awalan se. Kemudian menunaikan, kata dasar tunai, kata imbuhan awalan dan akhiran me dengan kan. Kemudian di masjid, kata dasar masjid, kata imbuhan awalan di. Kemudian bersarapan, kata imbuhan sarap, kata sarap, kata imbuhan awalan ber dan kata imbuhan akhiran n. Kemudian melawat, kata dasar lawat, kata imbuhan awalan me. Kemudian seharian, kata dasar hari, kata imbuhan awalan se dan kata imbuhan akhiran n. Kemudian berjalan, kata dasar jalan, kata imbuhan awalan ber. Kemudian berehat, kata dasar rehat, kata imbuhan awalan ber. Kemudian meneruskan, kata dasar terus, kata imbuhan apitan me dengan kan. Kemudian perkataan lawatan, kata dasar lawat, kata imbuhan akhiran n. Kemudian kedua, kata dasar dua, kata imbuhan awalan ke. Info. Mungkin anak-anak ramai lagi yang tidak mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan usai. Dengan maksud usai iaitu sudah selesai dikerjakan ataupun beres. Maksud pula ialah maksudnya tujuan. Maknanya tujuan, hajat dan juga hasrat. Baiklah. Sebagai pengukuhan lagi, mari kita baca dengan lancar. Faedah lancongan.
Melancong bermaksud melawat dan melihat sesuatu tempat. Tempat yang biasa dilawati ialah tempat yang menarik hati dari segi keindahan, pemandangan dan sejarah. Melancong dapat meluaskan pengetahuan dan pengalaman. Melancong dapat memberikan peluang kepada kita untuk mengetahui kebudayaan dan adat resam sesuatu tempat. Di samping itu, kita juga boleh memperkenalkan negara kita kepada orang luar. Pelancongan juga dapat meningkatkan taraf ekonomi sesebuah negara. Baiklah, mari kita perhatikan perkataan yang mengandungi kata imbuhan apitan. Perkataan yang pertama iaitu keindahan. Keindahan, di mana? Di baris yang ketiga. Keindahan, iaitu kata dasar indah. Kata imbuhan apitan ke dengan n. Kemudian pemandangan. Pemandangan iaitu pandang. Kata imbuhan pem dengan n. Kata imbuhan apitan. Kemudian meluaskan. Kata dasar iaitu luas. Kata imbuhan apitan iaitu me dengan kan. Kemudian pengetahuan. Kata dasar tahu. Kata imbuhan apitan peng dengan an. Kemudian perkataan pengalaman, itu kata dasar pengalaman. Alam, pengalaman peng dengan n. Peng dengan n. Jadi kata dasar alam. Kemudian perkataan memberikan. Memberikan iaitu kata dasar beri. Kata imbuhan apitan mem dengan kan. Kemudian mengetahui. Mengetahui di mana tu? Iaitu di baris yang kedua, perenggan yang kedua. Di awal perenggan kedua. Di awal baris kedua di perenggan yang kedua. Mengetahui. Kata dasar tahu. Kata imbuhan apitan meng dengan i. Kemudian kebudayaan. Kata dasar budaya. Kata imbuhan apitan ke dengan an. Kemudian memperkenalkan. Memperkenalkan. Itu di perenggan yang kedua, baris yang ketiga. Iaitu 3 perkataan sebelum akhir. Memperkenalkan. Kata dasar kenal. Kata dasar kenal. Kata imbuhan apitan memper dan kan. Kemudian meningkatkan. Kata dasar tingkat. Kata imbuhan apitan mendengankan. Baiklah anak-anak, Ustaz harap agar anak-anak semua dapat memahami apa yang kita pelajari pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.